pentingnya adanya ilmu dalam membuat penilaian. Jadi salah satu ilmu itu haruslah ada unsur-unsur yang disandarkan kepada Al-Quran, ya, supaya kita tidak menjadi taksub atau fanatik disebut oleh yang bagi Prof tadi. Kerana kadang-kadang bila kita duduk dalam kelompok kita jadi syok sendiri dan kita mengatakan kita betul, tanpa kita melihat di satu pihak yang lain. Kalau dua siling itu ada dua muka, ya, kalau kita hanya melihat satu bahagian saja, bila look at the other side of the coin, maknanya sampai bila lah, sampai kiamat pun kita akan merasakan bahawa di sebelah itu sajalah yang ada dan di sebelah sana tak ada. Jadi ulul albab adalah golongan orang yang boleh berfikir. Kita mahu melahirkan masyarakat yang boleh berfikir, yang kritikal, bukan maknanya menentang satu pihak yang lain, tapi memahami, ya, dari sudut ilmunya, dari sudut pengalamannya. Jadi Prof ada juga sebut tadi di Malaysia ni, walaupun ilmu sains politik itu tidak banyak, ya, diperkatakan, dan bilangan orang yang ada ijazah sarjana muda ataupun sarjana dalam Islamic Political Science di negara kita ni, kita boleh kira dengan jari, ya. Tetapi kalau orang ada ilmu tentang sains politik tapi tak ada pengalaman, maka tidak sempurna. Ada orang ramai yang ada pengalaman dalam berpolitik tapi tidak ada ilmu dalam sains berpolitik, juga tidak sempurna. Tapi kalau dia ada ilmu sains politik, ada ijazah, dan dia ada pengalaman berpolitik sekian lama, tapi tidak ada akhlak dalam berpolitik, tidak ada akhlak dalam ilmu, maka ilmu itu boleh merosakkan diri dia dan juga boleh merosakkan orang lain. Maka soalan yang saya nak tanya berkaitan hubungan dengan ini ialah soalan kepada Ustaz Azizah, ya. Jadi Ustaz, kita dipahamkan dalam Al-Quran bahawa kita melihat semua Nabi-Nabi alaihi wassalam berhadapan dengan pemimpin-pemimpin politik di zaman masing-masing. Nabi Ibrahim AS berdepan dengan Namrud. Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW berdepan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kita melihat bagaimana Nabi-Nabi berhadapan dengan pemimpin-pemimpin. Dan selepas daripada zaman Nabi, kita melihat bagaimana para alim ulama juga berhadapan dengan pemimpin masing-masing. Termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal berhadapan dengan khalifah. Yang mungkin ada pandangan-pandangan pemimpin yang tidak kemas, tidak betul, maka dibetulkan. Jadi Ustaz, nak tanya Ustaz, ya, ada pandangan bahawa dalam berpolitik ini, kalau orang ni namanya Ustaz, duduklah kat masjid, ya, duduklah kat surau, mengajarlah, ya. Kalau dia doktor perubatan, duduklah kat hospital, ya, duduklah kat klinik, tak payahlah berpolitik. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, dari sudut nak pergi kepada kematangan berpolitik ni, apakah perlu kepada, apakah asas ya yang mendorong orang untuk berpolitik itu? Adakah kerana berpolitik itu politik yang dipahami oleh masyarakat hari ini, ataupun ada lagi satu konsep dakwah, konsep penerangan, konsep menyampaikan, konsep amal makruf nahi munkar yang menyebabkan masyarakat kita harus merasa terpanggil untuk ke depan? Jadi kalau boleh Ustaz, dalam bidang sejarah tamadun Islam ni, boleh kupas sedikit berhubung dengan sejarah yang disebut dalam Al-Quran, pertemuan di antara ulama, antara Nabi-Nabi dengan pemimpin politik dalam suasana konteks politik, dulu dan juga sekarang, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Sufian, begitu juga dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Asri, Dr. Ustaz Sarudin. Ada 3 doktor. Saya bukan doktor, saya cuma ahli kelab suami doktor. Bolehlah, okay, kan? Dan juga ahli majlis serta urus setia yang terbabit dalam penganjuran program, serta tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pembentangan yang pertama hasil soalan yang dikemukakan oleh Tuan Moderator kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri sebentar tadi telah membuka jalan untuk kita melihat satu keistimewaan yang ada, yang membezakan di antara umat Islam dengan mungkin kaum yang lain. Sepatutnya
ialah di dalam Islam ini apa sahaja semuanya bermula dengan asas ilmu. Yang kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Beradalah kamu di dalam keadaan berilmu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berakidah dengan asas ilmu, kita beribadah dengan asas ilmu. Begitu juga dalam soal politik, dan politik yang matang itu harus antara tiangnya adalah tiang ilmu yang menjadi tumpuan utama perbincangan kita pada malam ini. Apa yang dikemukakan oleh Prof sebentar tadi berkenaan dengan konfrontasi yang berlaku di antara kumpulan manusia yang membawa kepada seruan tauhid dengan kelompok yang disebut sebagai pemerintah yang telah bermula seawal daripada zaman perutusan Nabi Nuh alaihi salam. Satu perkara yang perlu kita sebutkan bahawa bila kita sebut berkenaan dengan pemerintah, Al-Quran menggunakan istilahnya yang tersendiri pada mengungkapkan tentang soal orang yang memegang kuasa ini. Al-Quran tidak menyebutnya sebagai amir ataupun sultan dan juga istilah-istilah lain yang terbatas. Tetapi Al-Quran menggunakan istilahnya yang tersendiri, iaitu apa yang disebut sebagai Al-Malak. Ya, Al-Malak yang disebut lebih kurang dalam 16-17 kali di dalam Al-Quran. Maknanya semua Nabi dan Rasul itu yang dicatatkan di dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka, hampir kesemuanya dapat kita lihat berhadapan dengan kelompok Al-Malak ini. Siapakah Al-Malak ini? Al-Malak itu sendiri berasal daripada kalimah mala'a yang memberikan maksud memenuhkan sesuatu. Maknanya kalau cawan ini diisi dengan air, perbuatan mengisi air ke dalam cawan itu disebut sebagai mala'a. Jadi ia adalah satu simbol keunikan Al-Quran, menggambarkan bahawa golongan yang berpengaruh di dalam masyarakat tidak semestinya orang politik, kerana dia berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Mereka mungkin orang media, mereka mungkin orang politik, mereka mungkin ahli perniagaan, mereka mungkin ahli sihir. Tetapi Al-Quran menyamaratakan mereka itu yang dominan dalam masyarakat sebagai kelompok Al-Malak kerana mereka berkongsi sifat yang sama. Mereka memenuhi fikiran, telinga, mata, panca indera manusia dengan kehendak-kehendak mereka, orang yang mempengaruhi masyarakat. Jadi kita lihat misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-60, permulaan kepada perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ya, berkatalah orang-orang yang berkuasa pada masa itu kepada Nuh alaihi salam bahawa sesungguhnya kami melihat kamu ini adalah orang yang sesat. Persoalan yang timbul kerana nak dikaitkan dengan di mana signifikannya politik dalam hal ini. Macam mana boleh mula timbulnya konfrontasi antara Nuh AS dengan kelompok Al-Malak? Kalau kita lihat kepada huraian-huraian yang diberikan di dalam riwayat-riwayat yang terdapat misalnya di dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, menceritakan bagaimana secara ringkasnya dalam masa yang terbatas ini, selepas jarak yang panjang berlaku di antara Nabi Adam AS dengan perutusan Nabi Nuh, manusia didatangi dengan satu fenomena. Mereka ada 5 orang soleh yang disayangi oleh masyarakat bernama Wadun, Suwa'un, Ya'uqun, Yahudun dan Nasrun. Masyarakat sayang dengan mereka, tetapi kemudiannya mereka ini meninggal dunia. Dan kerana rindu dan kenangan mereka dengan 5 orang yang hebat ini, mereka telah membina patung. Dan patung itu dinamakan dengan nama Wadun, Suwa'un, Ya'uqun, Yahudun dan Nasrun ini. Tetapi kata Ibn Abbas pada memula kejadian ini mengatakan bahawa wa ba'da an-nusikhal ilm, apabila ilmu tentang tujuan asal kenapa patung itu dibuat telah hilang. Patung itu asalnya dibuat bukan untuk disembah. Patung itu dibuat sekadar orang kata tumbuh peringatan lah, letak dekat taman ke, bila tengok tu teringat balik kata begitu. Tetapi kata Ibn Abbas, bila ilmu mengenainya telah hilang, akhirnya patung itu disembah. Dan bila patung itu disembah,
bermulalah gejala penyelewengan manusia daripada syariat Allah Ta'ala secara beramai-ramai, dan ketika itulah Allah SWT memutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, bila adanya berhala-berhala di dalam masyarakat, isunya bukan patung itu, tetapi pihak yang diwakili oleh patung tersebut. Iaitu apabila tauhid merosot daripada kehidupan manusia, apa yang terjadi ialah akan ada manusia mengambil tempat Tuhan untuk menguasai manusia yang lain. Maka sebab itu dalam kajian sejarah dan ketamadunan didapati bahawa kalau kita kaji dalam sejarah komuniti Yahudi, kita akan dapati bahawa di peringkat awal tamadun mereka berdasarkan kepada umur bahan-bahan yang ditemui dalam archaeological excavation, didapati di peringkat awal tidak adanya patung-patung, dan didapati juga mangkuk-mangkuk mewah dengan mangkuk-mangkuk biasa ditemui di lebih kurang di tempat yang biasa. Contohnya di bandar Ur, ya, di Iraq, excavation dibuat, didapati rumah ni dia punya peralatan mahal, rumah sebelah dia punya peralatan murah, menunjukkan orang kaya dengan orang miskin boleh duduk lebih kurang di tempat yang sama. Dan pada masa itu juga didapati tidak ada berhala, dan bandarnya, senternya adalah rumah ibadah, iaitu zigurat di tengah-tengah. Maka ahli sejarah mentafsirkan keadaan ini bahawa apabila orang kaya boleh duduk sebelah orang miskin, tandanya mereka menikmati keadilan, kesamarataan. Apakah yang membolehkan mereka menikmati keadilan? Apabila manusia dianggap sama taraf. Apakah kuasa yang membolehkan manusia rasa dia sama taraf? Iaitu apabila agama mendominasi kehidupan mereka. Buktinya adanya rumah ibadah sebagai paksi. Tapi lama-lama bila dikaji, dia dah berubah. Kita dapati orang kaya duduk atas-atas bukit. Dia pandang lah, Bukit Damantara, Bukit Semantan, Bukit Antarabangsa, ya. Yang pinggan mahal lah. Kalau pinggan murah, beli Colgate free, kotak besar, cuma pinggan tu, pinggan rumah saya lah, ya. Yang tu tempat-tempat saya lah. Kalau orang Perak ni, Lumut, Indin, Paris, tu tempat saya. Jadi maknanya orang kaya duduk tempat lain, orang miskin duduk tempat lain. Dan ahli sejarah mengkaji. Secara ringkasnya kita katakan bahawa apabila tauhid kukuh dalam masyarakat, manusia menikmati kesamarataan. Dan apabila tauhid merosot, orang kaya duduk tempat lain, orang miskin duduk tempat lain, dan berhala-berhala mula ditemui. Jadi saya rumuskan bahawa perutusan para nabi dan rasul daripada dulu sampai sekarang, sama ada kita mendatangi kajian itu daripada Al-Quran dan juga riwayat-riwayat yang terkandung di dalam sirah ataupun riwayat-riwayat yang dibawa oleh para ruwat daripada legasi Islam, ataupun kita mengkajinya daripada aspek kajian ketamadunan yang datang daripada disiplin barat, kita akan jumpa dengan perkara yang sama, iaitu apabila bawa tauhid, akan ada orang yang tidak suka. Kerana intipati kalimah tauhid la ilaha illallah tidak disenangi oleh orang-orang yang berkuasa. Kita lihat dalam Revolusi Perancis, ya, 1789, 1799 lebih kurang. Kita sama-sama mengetahui, kalau tahulah insya-Allah, ya, sama-sama mengetahui bahawa slogan Revolusi Perancis ada 3 perkara. Ya, iaitulah yang pertamanya liberty, yang keduanya ialah equality, dan yang ketiganya ialah fraternity. Dalam bahasa kebangsaan kita, pembebasan, kesamarataan, dan persaudaraan. Apabila rakyat bangkit untuk menjatuhkan kezaliman pemerintah, 3 perkara ini yang akan menjadi nilai yang dipegang, iaitu membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada satu kelompok manusia yang lain. Hasil daripada kebebasan itu, manusia menikmati kesamarataan, dan yang ketiga, mereka akan menjadi kelompok yang bersaudara.
Kalau dalam revolusi Perancis diungkapkan dalam 3 perkara itu, itulah juga intipati yang kita lihat terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Kerana kalimah La ilaha illallah membebaskan manusia. La ilaha, tidak ada yang mempunyai kuasa untuk memperhambakan manusia yang lain illallah, kecuali Allah. Maka bila manusia berpegang dengan tauhid, tidak akan ada manusia jadi hamba kepada satu kelompok manusia yang lain. Yang kedua, mereka semua adalah hamba kepada Allah, menikmati hak dan tanggungjawab bersama, dan juga mereka menjadi insan yang bersaudara. Sebab tu awal-awal bila Nabi SAW bila Nabi SAW menerima wahyu yang awal, antara komentar yang disampaikan kepada baginda kata, hadzal amr yafrahuhul muluk. Kalau inilah seruan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti perkara ini tidak disukai oleh raja-raja, oleh pemerintah-pemerintah. Jadi rumusannya ialah, apabila kita memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesamarataan, memperjuangkan kebebasan dan persaudaraan, khususnya berasaskan kepada tauhid, kita tidak akan dapat lari daripada memposisikan hakikat bahawa konfrontasi dengan pemegang-pemegang kuasa adalah sesuatu yang tetap akan berlaku. Cumanya Islam datang memberikan garis panduan, kaedah, kerana Islam tidak mahu kekucak-kaciran, ada pun tak ada, kucak-kacir berlaku dalam kehidupan. Semuanya mesti dilakukan dengan kaedah, disiplin dan tertib. Maka siapa yang kata saya tidak berminat dengan politik, jawapan yang diberikan daripada zaman Nabi Nuh sampai sekarang, kalau anda tidak berminat dengan politik, ketahuilah politik sentiasa berminat dengan anda. Dan anda tidak akan dapat melepaskan diri daripadanya, sama ada anda menjadi mangsa kepada politik atau anda bangkit dengan ilmu dan kesedaran untuk memimpin politik pada nilai-nilai dan dasar yang benar. InsyaAllah. Wallahu a'lam.